Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Jumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu 2 Terbilang. Pada kali ini kelas cikgu menggunakan secara rakaman video. Cikgu tahu situasi sekarang ini ramai di kalangan awak semua yang sedang menghadapi masalah, terutama dalam menjalani kuarantin akibat daripada penularan COVID-19. Saya rasa marilah kita sama-sama dulu bacakan Al-Fatihah kepada kawan-kawan kita ataupun murid-murid, Cik Aish, Khairul Nizam, semoga mereka cepat sihat, sembuh dan tidak menerima musibah yang lebih yang kita tak boleh jangkakan. Jadi kita mulakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Sebenarnya kita juga sebenarnya bersimpati dengan apa yang berlaku. Cikgu harap anak-anak murid cikgu kelas 2 Terbilang, terutamanya Syed Ais, kuat, tabah dalam menerima ujian. Ingatlah, itu adalah ujian. Kita yang hidup ni kita teruskanlah. Manakala rakan-rakan yang ada di kelas 2 Terbilang terus berikan sokongan kepada Syed Ais dan keluarganya, insya-Allah. Baiklah, kelas 2 Terbilang hari ini secara rakaman video kita akan mula pukul 11 pagi hingga 12.30 tengah hari bersama Cikgu Halil. Jadi hari ini hari Ahad 5 September. Baiklah, hari ini kita akan mulakan dengan tema 5, iaitu berkaitan dengan jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Kita baru saja menyambut 31 Ogos. Iaitu kita ingat bahawa 31 Ogos adalah setiap tahun kita meraihkan 31 Ogos sebagai hari kemerdekaan. Okey, sebagai warga negara Malaysia yang merdeka, kita harus ingat kita perlu ada perasaan sayang kepada negara kita. Kita mesti ada jati diri. Kita kena pertahankan negara kita daripada sebarang anasir. Sebenarnya apabila kita kata jati diri, anak-anak semua tu kat rumah kena ingat, kita kena ada semangat memperjuangkan negara kita daripada dia diganggu-gugat oleh orang luar. Bila cerita begitu, sebenarnya juga mental kita jangan dijajah oleh orang luar. Sebenarnya penggunaan telefon sekiranya tidak digunakan dengan cara yang betul, apabila kita terlalu asyik sangat dengan telefon, sebenarnya kita dijajah. Dijajah dengan telefon itu. Kenapa cikgu kata begitu? Apabila kita dijajah, minda kita dijajah, maka kita dah tak boleh dah menerima nasihat. Kita dah tak boleh lah menerima nasihat daripada ibu dan sebagainya. Jadi minda kita dijajah. Cara hidup kita dijajah. Oleh kerana apa? Kerana media sosial. Yang semakin satu cabaran pada ketika ini. Jadi anak-anak cikgu di kelas 2 Terbilang, cikgu harap sangat apabila kita menggunakan telefon, apabila kita berada di rumah, kita janganlah terlalu taksub dengan penggunaan telefon itu. Ingat, penggunaan telefon pada ketika ini kita gunakanlah sepenuhnya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Alright? Okey, kita mulakan pada hari ini. Hari ini kita akan mulakan dengan buku teks, buku teks jilid 2. Ingat kita sudah masuk jilid 2. Kalau kamu lihat sekarang ini, kita lihat tajuk yang pertama sekejap. Okey, berbakti demi anak bangsa. Kalau kamu lihat muka surat 8, muka surat 8, jilid 2 muka surat 8. Ingat yang ini cikgu tak nak kamu salin. Teks ini tak perlu kamu salin. Cikgu ulang sekali lagi, teks ini kamu tidak perlu salin. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu baca, petikkan dalam buku ni
dan buat rakaman suara hantar pada cikgu. Alright? Okey, mari kita belajar, kita baca sama-sama tentang tajuk berbakti demi anak bangsa. Dengar berbakti demi anak bangsa. Satu hari awak akan bekerja. Okey? Jadi kita kena berkhidmat dengan cara yang terbaik. Kita kena memberikan perkhidmatan kita yang paling baik. Jadi contohnya kita kat sini ialah tentang Cikgu Muzalfah, berbakti demi anak bangsa. Okey, kita baca sama-sama. Selepas tu cikgu nak awak cuba baca di rumah dengan minta bantuan ibu, ayah ataupun kakak atau abang di rumah untuk cek bacaan awak bagaimana. Okey, cikgu harap bacaan awak semakin bagus. Okey, cikgu dah bagikan bacaan dan suku kata itu. Baik, berbakti demi anak bangsa. Selesai tu cikgu tak perasan ejaannya tak betul tu. Iaitu selepas tamat belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Cikgu Muzalfah menunggu surat tawaran kerja. Beliau berasa gembira apabila menerima surat itu selepas membuat permohonan. Cikgu Muzalfah mendapat tawaran mengajar di Sarawak. Beliau akan mengajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak Mukah. Beliau telah dihantar oleh keluarganya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Nampak tak ada tulisan warna merah itu? Beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Nanti kita baca dulu. Setelah sampai di sekolah itu, Cikgu Muzalfah disambut dengan mesranya oleh penduduk kampung. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Okey, ada lagi tulisan berwarna merah. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, semua murid suka dengan Cikgu Muzalfah. Cikgu Muzalfah amat mementingkan kejayaan muridnya. Ada lagi tulisan warna merah. Jadi, beliau mengajar mereka dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, banyak murid telah berjaya dalam peperiksaan. Murid-muridnya berterima kasih kepada Cikgu Muzalfah. Okey, petikan ini ada kaitan dengan jati diri. Ada kaitan dengan jati diri. Nampak tak? Walaupun Cikgu Muzalfah ini terpaksa mengajar di tempat yang jauh. Di mana? Di Sarawak. Jauh. Dan lepas tu di Kampung Petanak Mukah pula tu. Jauh pendalaman sekolah ini. Tetapi dia dengan ada semangat jati dirinya sebagai seorang guru, sebagai pendidik untuk mengajar bangsa di sana, mengajar anak-anak murid di sana, mereka ketepikan kejauhan dengan keluarganya tersebut. Okey, ini menunjukkan bahawa Cikgu Muzalfah ini seorang yang mempunyai jati diri dan semangat patriotisme yang tinggi. Bagus kan? Yes, bagus. Cikgu harap kamu semua juga mempunyai semangat jati diri yang kuat. Itulah yang mahal. Satu hari kamu akan tunjukkan bahawa kamu adalah seorang warga yang sangat patriotik dan semangat cintakan kepada negara. Baiklah. Dalam tulisan itu ada yang berwarna merah. Okey, setelah kamu baca petikan ini, saya ulang sekali lagi. Tugasan yang pertama ialah baca, buat rakaman suara dan hantar kepada cikgu. Alright. Tugasan yang pertama. Baiklah, berikutnya ialah dalam petikan itu, dalam petikan berbakti demi anak bangsa yang cikgu bacakan sebentar tadi, ada tulisan yang warna merah yang cikgu bacakan tadi.
Baiklah, tulisan yang berwarna merah itu kita fahamkan. Apakah nilai yang terdapat dalam tulisan ataupun ayat yang berwarna merah itu? Contohnya, beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Apa nilai yang ada dalam ayat tersebut? Apakah nilai yang ada dalam ayat tersebut? Boleh jawab? Saiful boleh jawab. Haris, Aish sedang ni semoga Aish sihatlah Cikgu faham. Cubalah Aish, kalau boleh buat, kalau tak boleh tak apa. InsyaAllah kamu buat kemudian. Okey, Nurjana, okey, Ummu, Akilah, okey, Syashabila, dan yang lain-lain jugalah. Okey. Apa jawapan dia? Mari kita tengok apa jawapan dia. Yes, nilai yang ada dalam ayat tersebut tentang Cikgu Muzalfah ini ialah nilai berdikari, iaitu beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Nilai berdikari kat situ ada. Kita boleh juga nilai berani untuk berada di tempat yang jauh, tempat orang. Kita kat situ adalah nilai berdikari. Kalau ada nak tulis nilai berani pun boleh. Okey. Yang kedua, beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Apa jawapannya? Jawapannya sebenarnya kalau kamu perasan tadi, cikgu dah ada sediakan dekat bahagian mana? Lepas. Dekat bahagian dekat atas tu. Yang warna kuning oren tu kan? Cikgu dah tuliskan. Jadi kamu pilih mana jawapan yang sesuai. Boleh kan? Tak susah. Tinggal isikan pada ruang yang disediakan dalam buku. Yang ini kamu kena tulis dalam bentuk jadual. Tuliskan dia punya tajuk dia tu, tugasan kedua. Lepas tu buat jadual dan tuliskan nilai yang ada. Pilih jawapan yang sesuai, masukkan jawapan tersebut. Boleh kan? Mudah saja. Baiklah. Yang ketiganya, okey. Kamu lihat muka surat 9. Tajuknya ialah galeri keluarga. Kat rumah kamu ada galeri tak? Sekarang ni banyak tugasan yang cikgu-cikgu kadang beri untuk kamu buat galeri di rumah. Galeri keluarga, galeri tentang tokoh perjuangan, galeri tentang tokoh kemerdekaan, banyak lagi. Sebenarnya cantik kalau kita buat galeri di rumah, galeri keluarga. Tapi kalau ada sudut yang sesuai lah. Sebenarnya tak perlu sudut yang besar. Yang kecil pun kita boleh buat. Alright. Baiklah, dalam teks tugasan ini, muka surat 9, kamu baca kat situ dan kena pasti dalam tajuk tu ada ejaan yang salah. Dalam semakan cikgu, ada 9 ejaan yang salah. Cikgu ulang semula, ada lebih kurang 9 ejaan yang salah. Okey, cikgu nak kamu kenal pasti, betulkan dan salin semula teks itu dalam buku. Yang ini gunakan buku BM1. Buku BM1. Buku Didi. Alright, buku Didi, buku BM1. Kamu kenal pasti dulu dalam teks tu yang mana satu perkataan ejaan yang salah. Tandakan dan kemudian salin, petikkan dan betulkan pada ejaan yang salah tersebut. Boleh kan? Soalan ni senang je tu. Kan contohnya lah. Okey, contoh. Cikgu tengok dalam muka surat 9, buku jilid 2. Okey, Cik Mahzan dan keluarganya melancong ke Sarawak. Okey kan? Tak ada salah. Encik Mahzan disambut oleh Cik Fauzi dan anaknya Julaihi. Okey, tak ada. Encik Fauzi membawa Encik Mahzan ke rumahnya. Ke rumahnya. Nampak tak? Ke rumahnya. Rumah? Apa tu rumah? Kan? Kat situ ada kesalahan ejaan. Sepatutnya rumah. R-U-M-A-H, mah, rumah. Sepatutnya
rumahnya, bukan rumahnya. Jadi kat situ kamu salin dan betulkan sekali perkataan yang perlu dibetulkan. Elias anak perempuan Encik Mahzan berkenalan dengan Julaihi. Berkenalan. What mean berkenalan? Apa itu berkenalan? Maknanya kat situ salah ejaan lah. Sepatutnya berkenalan. B-E-R-K-E-N-A-L-A-N. Berkenalan. Okey, cikgu bagi dua contoh. Okey, salin teks dan betulkan ejaan bagi perkataan yang salah. Boleh kan? Kila, boleh puan? Kila sibuk jaga baby ya. Alright. Okey, yang lain-lain cuba buat. Jana okey? Tablet okey tablet? Jana dapat tablet baru kan? Tentu lebih bersemangat. Come on Jana. Alright. Danish pun dapat tablet kan? Come on. Ni Afiq pun. Nakuri Nafiq. Come on. Buat tugasan tu. Okey. Manfaatkan tablet tu sebaik mungkin kan? Baiklah. Selepas selesai tugasan itu, kamu ambil buku aktiviti. Buku aktiviti ini ada cadangan jawapan yang cikgu berikan. Cuba tengok kat situ Cikgu bantu awak. Cikgu dah siapkan ayatnya. Tapi itu cadangan. Kalau kamu nak buat ayat lain pun tak ada masalah. Baguslah kalau kamu boleh menggunakan ayat sendiri. Tetapi cikgu bagi juga, iaitu dalam buku aktiviti muka surat 9. Tajuk dia tema jati diri Petrosima dan Kewarganegaraan hidup berbakti. Cuba tengok teks tu. Cuba kita lihat teks itu tentang baiknya polis trafik. Kan? Tengok bagaimana polis trafik berkhidmat di tengah panas, tengah hujan untuk membantu pemandu jalan raya. Tengok bukan setakat saja dia mengawal lalu lintas di lampu isyarat, tetapi dia membantu mana-mana kereta yang rosak. Kan? Dan lebih terharu, mereka bertugas tidak kira cuaca hujan ataupun panas kan. Jadi kita kena bersyukur, kita kena ucap terima kasih. Kalau kita jumpa dengan polis trafik, kalau sempat boleh kita jumpa, cakap terima kasih abang polis kan. Cakap terima kasih. Baiklah, dalam teks ini adalah perbualan dialog di antara Xiao Ling dengan Rizan. Dia menceritakan tentang baiknya polis trafik. Jadi kamu lengkapkan teks itu. Cikgu dah bagi pun dia punya jawapan, cadangan jawapan, dan kamu masukkan mana jawapan yang sesuai mengikut dialog yang cikgu bagi kepada awak tu. Alright. Okey. Baiklah, untuk yang seterusnya, mari kita lihat pula buku aktiviti muka surat 11. Muka surat 11 masih lagi dengan kita kena pasti ejaan dan tulisan ejaan yang betul, dan tuliskan ejaan yang betul. Dekat situ kena pasti kesalahan ejaan dan tuliskan ejaan yang betul. Tentang ceritanya ialah Wan Muhammad Saman. Siapa ni Wan Muhammad Saman? Tahu tak siapa Wan Muhammad Saman ni? Okey, Wan Muhammad Saman ni sebenarnya adalah dia adalah orang Kedah. Dia asalnya dari Kedah. Dia sangat berjasa kepada orang Kedah ketika itu, kerana awak tahu tak usaha yang dilaksanakan oleh Wan Muhammad Saman. Bagaimana dia membuat terusan. Terusan ni adalah untuk sistem pengaliran ke sawah lah. Kat Kedah ni terkenal dengan sawah padi. Dia telah mengadakan satu tali air yang besar. Dan awak tahu tak, tali air tu kalau kamu pergi dekat kawasan pergi Kedah, dekat kawasan situ dia ada satu tempat tu, ada satu talian, iaitu Wan Saman ni telah membuat terusan untuk mengalirkan air itu dengan menggunakan cangkul saja. Hebatnya Wan Saman ini, dia menggunakan cangkul untuk membuat terusan bagi sistem pengaliran air untuk sawah. Sawah di sanalah. Cuma kamu baca petikkan itu. Tetapi dalam masa yang sama,
kamu akan jumpa perkataan-perkataan yang salah, sama macam tadi latihan tadi. Cuba kenal pastikan mana perkataan yang salah ejaannya. Okeylah, cikgu bagi contoh-contoh. Cikgu baca dan sambil itu kita bagi contoh. Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail banyak berjasa kepada negeri Kedah. Macam cikgu cakap tadi lah, dia banyak berjasa kepada negeri Kedah. Beliau dilahirkan. HER tu betul ke? Dilahirkan. Lahir, hair kan di Alu Janggus. Salahkan ejaannya tu. Patutnya dilahir, LA HIR, hir, lahirkan. Bukan lahir. Pada tahun 1830. Sejak hari itu negeri Kedah bertambah maju. Kat sini sebab apa? Jasa dia ialah membuat terusan. Membuat terusan di situ. Beliau dilantik. Dilantik. Betul ke dilantik? Beliau dilantik. Okey. Jadi apa ejaan yang betul? Betul kan kat situ ejaannya? Okey. Jadi cikgu rasa kamu boleh senaraikan. Cuba ada tak berapa 10 ke 9? Tengok kat situ. Ada berapa kesalahan ejaan, tapi kamu tulis kat itu yang dah betul lah. Nombor 1, contohnya tadi dilahirkan kan, DID LA HIRKAN kan, dilahirkan. Tulis kat situ yang sudah kamu betulkan. Okey, cikgu rasa sampai situ saja untuk kelas kita bahasa Melayu. Cikgu harap kamu dapat lengkapkan. Minta maaf hari ini cikgu tak buat Google Meet. Sebab macam cikgu fikir ialah dalam situasi sekarang ada beberapa rakan kita di kelas 2 terbilang yang sedang kuarantin, yang sedang menerima rawatan akibat musibah pandemik COVID-19 yang sedang melanda. Jadi sekurang-kurangnya apabila cikgu memberi rakaman video ini, kita dapat belajar pada bila masa. Bagi mereka yang tak ada masalah, teruskan dengan membuat latihan ini. Dan mereka yang ada masalah ketika ini, cikgu tak apalah, buat lambat sikit tak apa, hantar pada cikgu. Settlekan dulu awak di rumah atau kuarantin dan sebagainya. Bila dah okey nanti buatlah latihan yang cikgu berikan ini. Cikgu doakan kepada semua anak-anak murid cikgu supaya dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari sebarang malapetaka dan musibah yang berlaku. Dan kita kena ingat bahawa dalam situasi sekarang kita kena jaga keselamatan kita, jaga kesihatan kita. Yang penting jaga SOP. Jaga SOP. Sebab cikgu selalu ingatkan, COVID ini adalah virus yang tidak boleh kita nampak. Kita tak tahu dia berada di mana. Mungkin dia dah ada di sekeliling kita. Mungkin dia dah ada dekat pagar rumah kita. Dia tengah tunggu je, kan? Ataupun dia dah berada di luar pintu rumah kita. Dia terketuk-ketuk kan, tengah tunggu je nak masuk kan. Jadi kita kena hati-hati. Kena selalu pakai face mask. Selalu cuci tangan. Kena ada penjarakan apabila ada orang datang rumah, orang luar datang rumah. Tak apalah, kita selalu sekarang ini kita dengan keluarga kita. Mungkin ada hikmahnya dalam situasi sekarang ini. Kita doakan yang terbaik. Cikgu harap kita boleh bersekolah seperti biasa, seperti mana yang kita bersekolah pada bulan awal bulan 4 dan 5, masa bulan 5 hari tempoh hari, bulan 3, 4, 5 tempoh hari. Jadi saya rasa itu saja PDPR kita hari ini. Untuk seterusnya nanti lengkapkan tugasan dan hantar kepada cikgu. Cikgu menunggu tugasan yang awak siapkan tersebut. Cikgu tunggu, okey? Okey, tunggu. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.